Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik Makcik Oto Arung, hari ini pengumuman politik paling tergempar, paling mengejutkan adalah berkenaan kes mahkamah Ahmad Maslan yang telah ditutup secara rasmi hari ini. Selain itu, perbicaraan kes 1MDB Najib Razak telah bersambung seperti biasa di Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Ini antara dua isu politik yang paling panas, yang paling meletup, yang paling tergempar dalam perkembangan politik Malaysia, Pak Cik Makcik Oto Arung. Pertama, saya suka untuk membahaskan dan mengulas kes Mahkamah Ahmad Maslan yang telah ditutup secara rasmi oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi. Ahli Parlimen Pontian daripada Parti UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan telah dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini daripada dua tuduhan jenayah, iaitu gagal mengisytiharkan wang berjumlah 2 juta ringgit yang diterima oleh Ahmad Maslan daripada bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Datuk Seri Najib Razak. Selain itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga telah membebaskan Ahmad Maslan daripada pertuduhan jenayah memberi pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Persoalannya, kenapa kes mahkamah Ahmad Maslan ini tiba-tiba ditutup secara rasmi dalam institusi kehakiman negara Malaysia? Berdasarkan laporan rasmi daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi menyatakan, antara sebab utama kes Mahkamah Ahmad Maslan digugurkan dalam perbicaraan mahkamah kerana Ahmad Maslan membayar kompaun denda berjumlah 1.1 juta ringgit kepada pihak kerajaan Malaysia, dan dengan itu pasukan pendakwaan telah memaklumkan mahkamah bahawa mereka bersetuju untuk menarik balik kesemua pertuduhan jenayah ke atas Ahmad Maslan setelah pembayaran tersebut dilakukan. Dengan pembayaran kompaun ini, secara tidak langsung Ahmad Maslan mengaku bersalah dengan cara menebus kesalahannya adalah membayar kompaun denda sebanyak 1.1 juta ringgit. Maka ini antara sebab utama kenapa dan mengapa kes Mahkamah Ahmad Maslan dianggap selesai dan boleh ditutup, kerana Ahmad Maslan dan pihak pendakwaan bersetuju menyelesaikan pembayaran kompaun tersebut kepada kerajaan Malaysia. Selain itu juga, Tuan Syahrul Hamidi dan Haziq yang mewakili pasukan peguam bela Ahmad Maslan memberi kenyataan bahawa proses penyelesaian kes mahkamah Ahmad Maslan itu dibuat mengikut undang-undang melalui proses yang telus dan teratur. Tambahnya lagi, kes Mahkamah Ahmad Maslan ini ditutup katanya tidak ada kaitan dengan apa-apa faktor politik atau membabitkan mana-mana orang atau agensi siasatan dan pendakwaan. Maka perkembangan kes Mahkamah Ahmad Maslan ini, seperti apa yang kita ramalkan, sememangnya Ahmad Maslan telah mengaku secara tidak langsung bersalah dalam dua kes jenayah tersebut dan terpaksa membayar kompaun 1.1 juta ringgit. Saya secara peribadi menghormati
keputusan mahkamah dan keputusan pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia yang membuat perjanjian baharu bersama Ahmad Maslan dengan cara membayar kompaun tersebut berjumlah 1.1 juta ringgit bagi menutup kes-kes mahkamah Ahmad Maslan itu. Akan tetapi, keputusan ini ada implikasi politik. Kerana secara prospek, persepsi politik secara negatif ke atas parti UMNO itu semakin teruk dan semakin membimbangkan. Ini antara kes pemimpin UMNO di zaman Perdana Menteri ke-9 Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ramai rakyat Malaysia yang terkejut dan ramai juga yang tidak bersetuju dengan penutupan kes mahkamah Ahmad Maslan ini. Berdasarkan intipati pertuduhan dan pendakwaan mahkamah, Ahmad Maslan didakwa menerima dana rompakan 1MDB daripada Najib Razak sebanyak 2 juta ringgit, dan dana haram itu tidak diisytiharkan kepada LHDN untuk pembayaran cukai. Maka Ahmad Maslan sebelum ini didakwa di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001, Seksyen 4-1-A, dan Ahmad Maslan juga didakwa dalam mahkamah sebelum ini di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang sama kerana penyataan palsu Ahmad Maslan kepada pihak SPRM berkenaan dana rompakan 1MDB berjumlah 2 juta ringgit. Walau bagaimanapun, kedua-dua pertuduhan jenayah tersebut telah ditutup secara rasmi oleh pihak pendakwaan dan pihak institusi kehakiman Malaysia. Maka apakah pandangan pakcik-makcik Oto Arung, datuk nenek anak-anak muda di sini? Apakah anda semua bersetuju kes mahkamah Ahmad Maslan ini ditutup dengan cara pembayaran kompaun oleh Ahmad Maslan ke atas dua pertuduhan kesalahan jenayah beliau, yang mana Ahmad Maslan akur untuk membayar 1.1 juta ringgit kepada negara Malaysia? Seterusnya, sekalipun kes mahkamah Ahmad Maslan telah ditutup hari ini, dengan cukup kasihan, kes 1MDB Najib Razak berjalan seperti biasa di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur sebentar tadi. Untuk makluman seluruh dunia, Datuk Seri Najib Razak, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, menghadiri perbicaraan kes 1MDB, iaitu kes rompakan dan kes jenayah pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion ringgit di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Najib Razak masih bergelut dan masih susah kerana kes mahkamah beliau masih tidak ditutup oleh Kerajaan Ismail Sabri. Ada lebih 40 pertuduhan jenayah rompakan 1MDB ke atas Najib Razak yang masih tidak ditutup sehingga hari ini. Ahmad Maslan sudah bebas, tetapi Najib Razak masih tidak bebas. Maka ini adalah cabaran dan masalah sangat besar untuk percaturan kuasa Najib Razak kerana lambakan kes jenayah rompakan berprofil tinggi bernilai puluhan bilion ringgit ini dirompak oleh Najib Razak secara prospek amat sukar untuk ditutup kerana ia memberi kesan politik kepada reputasi Parti UMNO pada PRU 15. Sekalipun kes Ahmad Maslan atau mana-mana kes ahli-ahli politik UMNO yang ditutup selepas ini dalam Mahkamah Malaysia
Saya kira perkara ini akan membangkitkan kemarahan rakyat ke atas Parti UMNO pada PRU15. Maka kebimbangan saya dan kegusaran saya sebagai penganalisis politik bebas, saya ingin meramalkan jika lebih banyak lagi kes mahkamah melibatkan ahli-ahli politik dalam Parti UMNO ditutup secara politik, maka disitulah permulaan kekalahan dan kehancuran UMNO pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Kita tidak ada masalah dengan apa-apa penyelesaian kes mahkamah. Ya, sememangnya kes mahkamah Najib juga boleh ditutup jika beliau mahu membayar denda atas semua dana rompakan 1MDB yang dirompak oleh Najib berpuluh-puluh bilion ringgit. Persoalannya, apakah Najib Razak mampu membayar semula duit-duit rompakan yang dia rompak dalam syarikat 1MDB? Jika perkara ini tidak dapat dibuat, maka sememangnya kita tidak terkejut jika kes 1MDB ini akan terus berjalan seperti biasa dalam Mahkamah Malaysia. Maka sebagai kesimpulan, apapun kes Mahkamah Amat Maslan sudah selesai, kes Mahkamah Najib Razak, Rosman Mansor, Zahid Hamidi, Jolo, Arul Kanda belum tamat, belum selesai. Kes Mahkamah Bong Mokhtar dan Aziz Rahim juga belum selesai. Kita akan menyaksikan wayang politik ini sebelum PRU15. Kes mahkamah siapakah lagi yang akan ditutup dalam mahkamah negara ini? Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rakyat Malaysia.